Belum keluar. Okey. Sudah dah. Dah. Okey. Dah. Okey. Semua dah ready ke? Dah. Hai, bapak tanya kaunselor. Kita tanya ahli-ahli. Dah. Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebelum kita mulakan kita punya sesi pada petang ni, eloklah kiranya kalau kita buka majlis dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Okey. Okey. Jadi apa khabar semua? Sihat ke? Ya. Sihat. Alhamdulillah. Alif sihat. Siapa ni? Syakir. Alhamdulillah. Tak ada yang ni Alhamdulillah masih semuanya terhindar lah kan daripada kita punya sekarang ni lah. Isu yang sekarang melanda kat negara kita. Negara kita lah satu dunia. So semua masih sihat kan? Okey, jadi alhamdulillah semua pun sihat-sihat belaka dan harapnya masing-masing jaga kesihatan lah kan, untuk kita sama-sama hapuskan COVID kat negara kita. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah masuk ke sesi yang kedua dari sesi kelompok kita, dan untuk minggu lepas kita merupakan sesi yang pertama, iaitu sesi pengenalan lah. Pengenalan dengan ahli-ahli kelompok yang lain. Okey. Jadi kita juga ada buat cadangan peraturan dan juga matlamat. Yang mana peraturan dan matlamat tersebut adalah hasil daripada perbincangan semua yang korang dah tetapkan lah. Kami cuma ikut saja. Okey, ingat lagi tak apa peraturannya? Peraturan yang korang dah buat minggu lepas. Ada 3. Siapa ingat? Yang buat tu kalau tak ingat tak tahulah. Minggu lepas. Apa? Macam mana? Semua kena ada setiap sesi. Lagi? Betul. Okey. Lagi 2. Kena buka kamera kalau cakap. Yes. Betul. Okey, lagi satu. Dan last. Boleh makan tapi tak boleh nampak mengunyah. Okey, betul ya. Okey. Alright. Okey, bagus siap. Ingat. Okey, so kita ada 3 peraturan yang dah ditetapkan, okey. Jadi kalau korang semua pegang 3 peraturan ni sampai ada sesi, tau. Okey. Pergi pula pada kita punya matlamat. Matlamat yang kita dah bincangkan juga. Yang mana matlamat ni adalah apa yang korang nak capai dalam sesi ni. Okey. Apa? Jadi akak nak tanya, korang ingat lagi tak matlamat korang? Ingat? Okey. Apa? Antara matlamat, tak silap matlamat dia ada 5. 5, so satu lah. Salah satu. Apa matlamat? Kita kalau boleh nak semua ingat semua ingat matlamat, bukan saja korang punya sendiri, tapi yang kawan-kawan punya pun kalau boleh naklah korang ingat juga. Okay. Apa matlamat ni? Matlamat yang ingin korang capai. Ingat tak? Nak dapat sesuatu yang baru. Yes. Yang lain? Lagi? Tambahkan pengetahuan. Okey. Baik, lagi. Nak tahu macam mana proses kaunseling kelompok ni berjalan. Alright. Okay, bagus. Ada lagi? Okay. Mesti ada lagi satu. Lagi 2. Ingat tak?
Tambah kenalan baru. Yes. Okay, betul? Yes. Okay, lagi satu. Tak silap ini matlamat. Siapa ni? Hamiza. Hamiza ingat tak? Ingat tak? Selain daripada sebagai- tadi sesi kaunseling tu. Okay, tak apalah. Lagi satu ialah untuk kamu, Okay, untuk bantu kawan-kawan dan apply sesi kaunseling tersebut. Okay, itulah yang antara matlamat-matlamat yang ingin dicapai, sama ada matlamat individu maupun matlamat kumpulan. Okay. Jadi ini pun matlamat ni korang kena ingat minggu depan kita akan tanya lagi. Alright. Yes, betul. Jadi apa tu, kita pun dah seterusnya kita minggu depan kita ada buat aktiviti kan, yang mana aktiviti tu sesi pengenalan juga, yang minta korang cari gambar kan, menggambarkan korang punya karakter. Okay. Yes. Okay ke tak tu Alif? Terkejut tiba masuk. Alright. Okay, jadi sebelum kita mulakan sesi, eloklah untuk kami perkenalkan diri lagi, Cik. Okay, Akak Aisyah sebagai leader untuk adik-adik semua petang ni, dan manakala Syauqah merupakan co-leader untuk petang ni. Okay. Yeah. Jadi sebelum mulakan sesi ni, eloklah untuk saya ceritakan beberapa etika yang perlu ada dalam sesi kelompok kita ni. Okay, yang pertama dari segi etika masa. Okay. Dalam sesi kelompok ni, protokol yang kami akan kebiasaannya akan berjalan selama 1 jam hingga 1 jam setengah ataupun mungkin lebih, bergantung kepada perbincangan kita lah. Perbincangan tentang isu yang kita bincangkan dalam sesi ni. Okay, manakala dari segi etika yang kedua adalah etika kerahsiaan. Okay, seperti mana yang Syauqi pun pernah cakap minggu lepas, yang mana segala apa yang korang kongsikan dalam sesi ni akan dirahsiakan. Cerita sini habis sinilah. Korang, kita pegang sama-sama rahsia ni dan tidak akan dibawa keluar, berkongsi kepada kawan-kawan yang lain di luar sana. Okay? Okay, itu antara etika-etika yang ada dalam sesi kaunseling kita. Okay, jadi semua dah sedia ke untuk aktiviti kita? Okay, kalau dah sedia, apa Alif? Macam Alif? Tak ada. Apa? Kena buat apa? Tak jelas. Oh, belum. Kami belum membuat aktiviti lagi. Oh, Kita baru nak Belum. refresh. Okay. Just intro. Yes. Discuss balik apa yang saya beritahu minggu lepas. Yeah. Sabar Alif. Alif excited ni. Alif saya Alright. ni. Okay. Jadi, kalau dah ready, okay. Dah ready Okay, dah ready, cuba tunjuk peace sikit. Peace. Comel je. Okay. Okay, jadi macam akak pesan dalam grup untuk keluar, korang sediakan kertas, pen dan juga pembaris kan? Okay, nak buat apa tu? Betul. Nak buat apa? Okay, jadi akak nak minta kita akan buat satu aktiviti yang bernama Inside Out. Apa tak? Inside Out. Okay, Inside Out ni macam mana? Okay, Inside Out ni yang mana akak nak minta korang semua untuk lukis. Lukis lah, tak nak lah. Contoh akak bagi macam ni. Nampak tak? Sedih. Akak nak korang, kalau korang tak mampu nak lukis pun tak apa. Tak mampu nak lukis, korang tulis. Tapi korang bahagikan kertas tu kepada 4 bahagian. And then korang letakkan satu kotak untuk sedih, satu kotak untuk gembira, satu marah dan satu lagi takut. Okay, Papa Yes. akan nak korang buat semua ni. Okay.
Akak nak lepas korang dah buat semua ni, akak nak korang keluarkan apa perkara yang menggambarkan korang punya perasaan tu. Contoh. Macam akak sendiri kan. Okay, contoh perasaan sedih ni. Akak sedih kalau ingat benda-benda yang pasal kematian ke. Okay. Lepas tu gembira ni kalau akak dapat happykan keluarga. Kalau takut ni akak takut cicak. Tak kisahlah apa-apa pun. Yang penting ia menggambarkan diri korang lah. Penyebab kepada emosi kita. Yes. Betul? Okay, jelas tak semua? Kenapa rasa sedih? Jelas tak? Jelas. Alright. Jelas. Okay, dapat empat benda ni. Okay, ada sedih, gembira, marah dan takut. Takut. Kisah korang tak dapat nak lukis pun tak apa. Just je. tulis apa? Tulis je. Sedih, takut. Tak ada lukisan. Lukis perfect ke? Apa yang kita tulis? Lukis part 4. Jadi mungkin akak akan bagi masa 5 minit, cukup tak 5 minit? Ke nak lebih? Cukup? Okay. Kurangkan lah. Kita bagi 5 minit. Kurangkan? 5 minit dulu. Okay, 5 minit dulu lah Alif. Okay, bagi 5 minit dulu. Untuk korang tuliskan. Setiap satu tu mesti ada tau. Alright. Yes, betul. So korang boleh start. Bagi menghilangkan kebosanan, jadi Kak Aisyah pasang lagu lah. Boleh tak semua? Okay. Saringan. Dia nak lagu lain korang ni. Boleh. Okay, ngam. Kak. Ya. Kita lukis emoji Tak kisah. Tak kisah, tapi melambangkan tapi- perasaan kita. Yes. Yang penting ada empat-empat. 4 emosi tu. Sedih, gembira, marah, takut. Apa yang membuatkan Alif sedih? Apa yang membuatkan Alif marah? Apa yang membuatkan Alif takut? Dan apa yang membuatkan Alif gembira? Takut, gembira, sedih, marah. Okay. Yes. Okay. Ada yang dah siap ke? Okay, dah siap. Siapa? Amiza dah siap? Siapa? Azrina dengan Zulaika dapat tak?
Dapat. Alright. Okay, mungkin kita bagi lagi 2 minit. Ya, okey. Zulaika okey. Lih okey. Okay, dah siap. Okay, dah siap? Ya? Belum Belum? Dah, okay, dia dah. Hamiza, Azrina, Zulaika. Dah. Okay, Hamiza dah. Lagi 3 orang, dah siap ke? Dah siap. Azrina dengan Alif dah? Azrina dah? Dah. Dah, alright. Alright, okay. Jadi semua pun dah siap. Jadi akan minta turn untuk korang share korang punya inside out ni. Okay. Tapi akak tak nak memaksa. Jadi kita akan buat fair lah kan. Kita spin nama lah Siap. Tak tahu sampai ke tak ni. Sekejap. Okay, kejap Sekarang nampak screen. Nampak ke? Nampak. Nampak. Okay. Okay, jadi akak akan spin dia ni siapa yang kena. So, orang tu lah yang akan start dulu, okay? Okay. Spin dulu. Tengah-tengah pula tu, okay. Azrina. Dia keluar nama Azrina kan? Okay. First Azrina dulu. Ya. Ya, dipersilakan. Okay. Ya, Silakan Azrina share. boleh share. Nampak tak? Mana? Dia nampak tu? Nampak tak? Okey. Ada nampak ke? Azrina, silakan. Ya. Boleh share. Okay. Apa tu? Contoh tu kita kena tulis ke kena cakap? Cakap Cakap je. je. Beritahu. Okey. Contoh kalau sedih, situasi yang macam contoh kalau result saya macam tak berapa bagus tu saya sedih lah. Macam tak memuaskan hati lah. Itu boleh buat saya sedih. Lepas tu kalau gembira tu contoh kalau dapat hadiah ke atau hadiah lah maksudnya kita dapat hadiah kan. Lepas tu kalau marah, kalau
contoh kalau barang saya hilang, dia tak boleh. Bukan. Contoh kalau bila saya bersepah, lepas tu barang hilang, saya akan marah. Dia tak suka barang bersepah hilang. Lepas tu kalau takut tu, bila saya jumpa tikus, sebab saya takut tikus, saya akan takut. I see. Alright. Okay. Jadi tadi masa sedih kan, Azrina kaitkan dengan result Jadi aku nak tanya, pernah ke sebelum ni hadapi situasi macam tu? And bila? Kalau Pernah lah. studi cerita. Right. Bila Pernah tu? lah. Dah sekolah menengah lah. Sebab time sekolah menengah target masa ada satu part lah saya target tapi banyak tak tercapai. Okay, faham. Kiranya sedihnya sebab apa yang Zina target dalam exam tu tak dapat lah. Tak dapat dengan apa yang Azrina nak kan. Okay, baik. Okay, macam tadi kan, gembira, takut. Okay, takut pula tu. Macam takut tu memang tikus je. Kalau macam binatang lain tak? Cicak ke? Cicak saya geli, tak takut. Kalau tikus tu takut lah. Ada peristiwa dengan tikus ke? Pernah. Time kecil dulu, rumah makcik saya dekat rumah teres. Selalunya kalau rumah teres kan ada tikus kan dekat lorong-lorong tu. Lorong-lorong belakang rumah tu. So ada pernah tikus tu pernah pegang kaki saya, peluk kaki saya lah. Dan tu saya jadi takut. Apa perasaan tu? Maksudnya apa rasa dia peluk tu? Takut lah. Dia macam nak nangis pun ada dah. Itulah sebab ada kat geli. saya. Geli. I see. Okay. Faham? Kebiasaannya memang macam tu kan. Kalau kita takut dengan satu benda tu mesti sebab kita pernah rasa kan. Alright. Okay. Ada yang sama macam Azrina tak? Macam takut tikus ni. Ada ke? Ada tak? Member? Geli dia geli. Tak takut. Pernah pegang tak? Pernah pegang ke? Tak. Pernah pegang? Tak. Alright. Okay. So, terima kasih Azrina untuk perkongsian. Okay. Kita pergi seterusnya. Sekejap Sebab kakak punya sangkut. Tak nampak skrin Sekejap, akak share skrin. Sebentar. Maaf. Tak apa. Tikkan. Dia punya line pun lambat. Apa? Tikkan. Faham. Sekejap, sekarang ni nampak saya ni muka. Kamera buka ke tak? Tak. Okay, tak apalah sebabkan tak nak korang tunggu lama. Kita just speak je lah. Sebab tak boleh nak share screen. Tak apa. Kita nak nak bagi kalau tak ada pick je lah. Okay. Sini lah. Okay, Azrina. Tadi Azrina yang ni kan. Boleh tak Azrina yang pick? Azrina nak siapa? Boleh? Okay. Pick je siapa. Hamiza. Okay, Hamiza.
Describe 4 tu kan? Describe 4. Yang pertama sedih. Sedih bila macam cakap saya bagi cakap pasal fizikal kita lah, macam kita tak minta pendapat dia pun dia cakap pasal fizikal kita, macam cakap kita gemuk ke apa ke, macam tu lah. Lepas tu gembira bila saya masak, lepas tu orang puji, lepas tu makan dengan selera, seronok gila. Tu marah dengan diri sendiri sebab suka tangguh kerja. Takut bila fikir pasal future lah, macam takut dengan masa depan lah, takut tak dapat nak banggakan parents, takut tak dapat, yelah kita ada goal kan, kita nak hidup senang sebenarnya kan, nak bawa parents rasa kejayaan tu, tapi takut tak dapat nak capai begitu. Yalah. Okay, baik. Okay, macam tadi gembira kan. Salah satunya apa? Memasak. Okay. Memang kira dia Hamiza memang suka memasak lah ni. Macam nak masak macam suka lah, kalau macam stres ke apa ke pergi masak. Sebab saya suka makan. Lepas bila suka makan je automatik suka masak. Macam tu lah. Okay, faham. Okay. Baguslah, kadang ada orang ni dia jadikan memasak ni pun salah satu cara nak hilangkan stres. Macam kawan-kawan ada macam tu. Okay. Dari segi tadi macam marah dengan diri sendiri Okay. Selalunya kalau Hamiza marah dengan diri sendiri tu, apa yang Hamiza cuba buat? Takkan macam kadang takkan marah sampai rasa benci ke? Macam mana? Marah. Tapi macam aku dulu lah marah sebab biasanya pasal kerja lah, sebab saya suka tangguh kan. Tapi saya kalau dengan waktu marah tu saya tak terus buat lah. Saya macam still dengan lagu juga relax-relax dulu sampai mood tu datang aku buat. Tapi I see. Okay. Kak rasa Hamiza macam akak. Mesti nakkan cari mood walaupun sebenarnya kita sedar diri kan. Saya banyak. Tapi mesti kena ada mood tu. Walaupun macam kadang kita sedar kita tidak banyak tapi tak buat. Tapi tak ada nak buat pun tak ada mood. Macam mana kan? Faham? Okay. Ada tak kawan-kawan yang pun sama macam kita orang ni macam Hamiza? Ada tak? Boleh saya tanya tak Kak Hamiza? Okay, Syauqi. Okay. Hamiza cakap Hamiza marah dekat diri sendiri kan. Jadi saya nak tanya, apa yang membuatkan Hamiza ni marah dengan diri sendiri? Apa penyebab? Marah sebab tangguh kerja lah. Sebab suka tangguh kerja. Lepas tu kalau bunyi suara akak sikit. Okay, tak apa. Teruskan je. Kalau Hamizah fikir tangguh kerja dapat membuatkan Hamizah ni marah. Lepas tu apa tindakan Hamizah? Apa yang Hamizah buat? Saya cool down dulu lah, saya tak terus buat. Tapi tak adalah macam dia marah terus. Tapi macam cakap dalam hati lah, ya aku ni apa ni tangguh kerja macam tu. Faham. Okay. Member lain ada tak yang sama macam Hamizah dengan Akak Aisyah? Ataupun mungkin korang ada cara macam mana korang nak cope benda tu. Kadang kita malas kan. Apa cara korang buat? Mungkin boleh share. Mungkin korang boleh share lah apa yang korang buat. Bagi pendapat ke. Boleh tak? Siapa tadi cakap? Biasanya kalau dah marah macam tu kena buat something yang boleh hilangkan marah lah. Lepas tu baru boleh buat kerja ataupun buat apa-apa lah.
Faham. Kira buat satu benda yang kita suka lah dulu macam tu. Sebabnya macam kita, contoh macam tangguh kerja tu kan. Kita tahu kita tangguh kerja tapi kita still buat kan. Tapi dia kena macam relax dulu. Lepas tu lama sikit Bagi baru buat. tenang dulu. Faham. Betul? Member lain Okay, macam betul. Yang lain ada tak? ada idea cara nak Zulaika ke? Alif ke? Macam mana? Mungkin Cara- pelaksanaan korang buat assignment tu macam mana? Mungkin boleh bagi tip dekat Hamizah. Mungkin dia boleh apply dekat diri dia sendiri. Saya pun sama juga bertangguh. Okay. Tak ada tips lah. Cuma ni lah, kalau kerja group tu kalau boleh siapkan dah cepat kan. Kalau kerja individu tu nak buat dah lambat tak apa lah. Tak menyusahkan orang. Okay. Okay, betul. Faham. Yelah, sebab kita kerja dalam sekumpulan kan. Jadi kita kenalah beri komitmen pada kumpulan. Takkanlah kita nak buat benda yang sama macam yang kita buat secara individu kan. Kalau walaupun cara kita buat kerja last minute, takkan kita nak buat benda grouping pun last minute kan. Tak sedap pula lah ahli group nanti cakap apa kan. Okay, betul-betul. Macam Azrina cakap kan, buat jadual planning. Betul ke? Azrina kan yang cakap? Betul-betul. Dia cakap Buat jadual ini. Betul juga. Kiranya kita tahu mana yang perlu kita buat. Kadang kita macam terlalu banyak assignment kan. Ataupun tugasan. Lagi-lagi duduk kat rumah. Kira korang punya komitmen tu lebih banyak lah. Bukan saja untuk pelajaran. Tapi dengan kerja rumahnya. So mungkin dengan jadual planning tu mungkin membantulah sedikit. Korang mesti serabuan. Assignment apa dulu nak buat. Jadi satu cara pun boleh jadi macam tu juga. Boleh buatlah. Kita macam boleh buat assignment yang kena hantar dulu. Due date dekat. Lepas tu kita buat yang tu dululah. Lepas tu settle semua tu baru kita buat yang akan datang. Macam tu. Betul? Mungkin ada yang juga yang nak buat kan. Cuma kata kita follow secara betul ke tak tu. Terpulanglah kadang macam akak sendiri ada je buat jadual. Tapi kadang tak ikut. Sebab kadang ikut mood. Mungkin ada orang yang macam akak juga. Tapi itulah kena pandai untuk ikut balik Bagi dengan masa. Betul? Setuju. Alright, so okay. So tadi terima kasih Hamiza untuk perkongsian dia. Alright, sekejap. Syauqi boleh share tu ke? Ke tak boleh? Boleh. Sekejap Okay. Sekejap Sekejap. Kita main spin lah. So akak punya dah tak boleh buka. Keluar ke nama diorang? Sekejap. Keluar. Nampak? Guys, nampak tak? Dekat saya. Nampak? Nampak. Okay. Okay. Saya spin 1, 2, 3. Wang besar. Okay. Wang besar. Wali. Tahniah. Alright. Okay. Dipersilakan. Silakan. Okay. So nak cerita kalau pasal gembira kan. Gembira ni saya rasa hidup saya memang gembira je. Saya tak ada benda spesifik. Macam happy go lucky lah. Antaranya ni saya Gatal baju ni. benda gembira kan tu sekarang ni PKP kan. Kalau tak dulu saya suka futsal.
Tiap minggu tu ada lah futsal kan. Lepas Okay, tu okay. kalau tengah PKP ni, saya punya aktiviti gembira, saya tengok kartun lah, tengok anime. I see. Alright. Lepas tu kalau benda apa sedih. Kalau sedih tu apa yang menyedihkan ni? Ada tak yang menyedihkan? Apa? Ada tak perkara yang buat Alif sedih ke? Jarang lah, saya jarang sedih lah. Ada lah, tapi macam ada time-time dia lah. Time orang meninggal dia. Okay. Alah sekali tu kucing mati. Oh, kucing. Peminat kucing Seminggu tak move on tu. Seminggu. Okay. Faham. Kalau marah, saya bukan orang yang cepat marah. So saya tak tahu saya marah apa. Alah marah kalau macam internet tu tiba-tiba slow kan. Tu time tu marah agak lah. Tapi tak adalah betul marah mengetak. Marah agak. Bukan marah dekat laptop lah. Kalau macam apa kita takut kan. Kalau takut tu macam Nizah agak lah. Saya takut fikir masa depan saya. Oh, takut fikir masa depan. Okay. Oh, bagus. Dah fikir masa depan. Betul. Sebab kita tak jangka kan. Okay, macam ada lagi ke? Alif? Tak ada. Tak ada. Okay, macam tadi Alif cerita yang pasal gembira kan. Gembira macam apa dari segi life kehidupan lah, kehidupan Alif kan. Boleh main futsal. Tapi sebab PKP Alif duduk rumah je dengan tengok anime kan. Okay, ada tak macam aktiviti lain? Sebab kalau kita macam anime ni memang faham lah. Kalau orang minat anime memang boleh kata kadang sampai 24 jam pun dia tengok anime kan. Tapi ada tak macam Alif buat something aktiviti yang kata lebih cergas lah macam Alif pernah buat ni kan sebelum ni yang main futsal semua tu. Ada tak? Tapi kat rumah. Ada tak? Macam aktiviti yang berpeluh lah, senang. Aktiviti yang berpeluh adalah tolong tolong mak ayah berkebun ni. Betul. Okay. Bagus. Okay lah, kira adalah juga kan aktiviti lain untuk cergaskan badan. Tapi tak adalah menggembira kan. Dia macam buat je lah. Dia tak ada sampai happy ni buat. Okay. Baik, tak apalah. Okay lah tu, at least adalah perkara walaupun tak mungkin bukan tak dapat nak gantikan dengan futsal tu pun, tapi ada juga aktiviti lain yang boleh ganti. Bukan untuk happykan kita pun, at least dapat kata sihatkan badan lah. Dapatlah juga kita keluarkan peluh kan. Okay. Macam tadi tertarik dengan cerita Alif pasal sedih tu. Peristiwa kehilangan kucing. Kira tu kucing peliharaan Alif lah. Apa tu dia kena langgar kan. So macam kalau dia mati natural, kita tak sedih. Bukan tak sedih juga, tapi kita terima lah. Kalau sebab dia mati tak natural kan. Macam ini tak sedih lah, kira tak ready. Faham? Jadi tu dia kata ambil masa seminggu juga kan. Seminggu juga untuk cope perasaan tu, kehilangan tu kan. Kiranya masa seekor je lah yang Alif bela ataupun banyak? Kalau sebab dah mati seekor tu tinggal lagi 3 lah. Okay, kira ada kucing lain lah. Ada. Alright. Okay lah, tak apalah, mungkin dapatlah sedikit kurangkan sedih tu, ada kucing lain yang masih ada lagi lah. Alright, okay. Macam takut tadi, takut masa depan. Apa Syaki nak tambah? Nak tanya pasal takut masa depan tu lah.
Boleh tak? Teruskan dulu. Okey. Alif cakap Alif takut fikir masa depan kan. Macam mana Alif kod benda tu ataupun tindakan Alif untuk tak nak bagi takut fikir masa depan? Apa yang Alif buat? Tak, memang saya tak kok. Saya memang saya takut. Sejak saya habis PN memang saya takut. Pesan apa-apa memang saya takut kak. Faham. Tapi macam belum ada tindakan lagi lah kan. Sebab saya macam fikir saya belajar degree 4 tahun. 4 tahun belajar ni boleh ke menjamin masa depan saya nanti? Macam tu lah. Tak pun macam takut membazir waktu dia belajar. Sebab saya pernah nak belajar. Contoh, boleh saya bagi contoh tak? Contoh saya pun macam Alif juga. Fikir, aku ni habis belajar 4 tahun ni dapat kerja ke? Kerja mana? Lepas tu apa yang saya buat ialah saya cuba untuk cari kerja part time. Jadi dari kerja part time tu saya dapat belajar satu ilmu baru. Contoh dekat Nilai saya kerja sate. Saya kerja kedai sate. Jadi dari kedai sate tu saya dapatlah sedikit pengalaman cara dia buat apa semua. Jadi bila saya sentiasa pergi kerja, sentiasa tengok apa yang dia buat, jadi saya terfikir nak buat macam tu juga. Jadi saya macam terlintaslah dalam fikiran, mungkin habis belajar ni aku boleh buka kedai yang jual kecil-kecil sambil tunggu kerja tetap. Itulah yang saya buat. Kiranya macam Syauqi ni dia try apply lah daripada pengalaman dia sendiri. Betul. Tu sekadar cadangan je lah. Kalau Alif rasa tu macam memenatkan, tak apa. Mungkin Alif boleh try untuk online. Try untuk jual apa-apa online. Baju ke apa ke. Mungkin boleh menjamin masa depan. Bekerja tu memang saya ada gak banyak gak saya buat kerja. Kemudian PKP ni tak ada. Tak ada. Faham. Saya lepas tu tak kerja sebab PKP semua kedai tutup macam mana. Itu lah. Kalau agak mencabar. Mungkinlah pendapat saya. Saya tak adalah macam Syauqi ni macam bekerja sebab saya sendiri macam parents tak berapa galakkan lah. Mungkin tak tahu kalau yang kawan-kawan yang perempuan macam mana. Macam parents kalau time belajar, fokus belajar. Tapi ada juga yang perempuan macam kawan-kawan saya ramai juga yang ambil part time. Part time belajar. Part time ke ataupun business online ke, tak kisahlah. Tapi kalau kalau kita fikir pasal risauan masa depan ni, apa yang kadang saya buat, kadang kita list apa benda yang maksudnya kita dah plan. Kita memang merancang kan, Allah tentukan. Tapi kita merancang cuba apa yang mungkin terbaik untuk diri kita sendiri lah, untuk masa depan kita. Kita planning, kita nak buat apa. Mungkin lagi 5 tahun akan datang apa yang kita nak buat. Masa tu mungkin kita dah kerja. Ataupun, yelah kalau kita dah kerja ni apa kerja kita. Walaupun macam kita sekarang masih belajar macam counselling, macam banking tu semua. Kadang kita tak expect, kita tak tahu adakah kita keluar nanti, keluar USIM ni akan jadi macam mana kita belajar. Kan? Jadi untuk tu zaman korang belajar ni kita try lah explore macam-macam. Macam Syauqi cerita lah, macam-macam kita ambil pengalaman. Dan masa kita belajar ambil pengalaman dari segi kontak orang, kita everything lah. Yang penting korang dah kumpulkan segala pengalaman tu dan korang boleh apply bila kat luar. Korang tak risau korang kerja apa sekalipun, yang penting korang kata boleh adapt dengan benda tu. So mungkin lah untuk masa macam ni kan, macam Alif ke Hamizah atau yang lain, pada waktu awal korang masih tahun 1 ni memang bagus kerisauan tu dah ada.
Tapi korang try kot lah dengan korang planning sendiri. Korang ada masa 3 tahun masa untuk tempoh belajar ni untuk korang planning apa yang korang boleh buat untuk korang kumpulkan sebelum korang keluar. Kan? Explore dunia luar. Yes. Cumanya korang doa-doa lah. Mungkin sebab korang pun online kan. So jadi macam dia kurang terdedah dengan dunia luar. Betul. Sorry. Jadi doa-doa lah untuk semoga COVID kat negara kita ni macam ni makin berkurang dan kita kalau yang awal pun tahun depan lah kot Shocking. Betul. Kita balik musim. Mungkin lah harapnya lah. Doa lah korang pun dibenarkan untuk balik ikut fasa berperingkat tu. Dibenarkan untuk balik. Korang pun dapatlah merasa dunia. Kehidupan you macam mana. Jauh dari family macam mana. Okay. Lagi ke? Apa? Okay, sekejap. Nak spin sekejap. Alright. Siapa tadi? Dah ya? Alif dah? Hamizah dah. Zulaika Azrina dengan Pia je. Zulaika dengan Pia. Okay, nampak tak? Nampak? Okay. 1, 2, 3. Kita tengok siapa yang kena. Siapa? Ya. Ain Sofia. Alright, Pia. Okay. Okay, Pia boleh share? Kalau untuk sedih ni dia macam bila kita dah hard work kan. Dah work hard lah macam tu kan. Tapi kita punya contoh result ke tak elok ataupun tak yang kita target lah. Tu satu. Satu lagi macam kita dah hard work tapi orang lain tak appreciate. Contoh macam tu lah. Tu je kita sedih lah. Faham? Lepas tu kalau gembira tengok drama, tengok cerita lah ataupun movie. Tu memang kalau marah ke sedih ke memang end up memang tengok cerita je sebab macam tu je kot. Kalau lain maybe exercise kot, tapi exercise pun tak selalu lah, tapi selalu tengok cerita lah. So kalau marah ni biasanya marahnya melibatkan orang lah. Contoh macam kita ataupun orang yang tak ada, bukan tak ada adab tu, macam orang yang macam tak ada common sense ke. Macam contoh grouping kan, kita buat kerja grouping tapi macam dia sedar ada kerja tapi tak buat kerja. Contoh lah. Member yang macam tahu. buat orang lain marah lah. Faham. Okay. Marah rasanya tu je kot. So kalau takut ni, takut kilat dengan air laut. Air laut tu macam, bukanlah air laut yang pantai tepi tu, tapi macam air laut yang dalam, yang air gelap tu. Yang tengah-tengah. Kalau tengok lama-lama boleh rasa nak nangis. Tak boleh tengok lama setelah. Okay, baik. Okay, macam, okay tu je? Itu je Pia. Okay. Alright. Okay, macam tadi Pia cerita sedih tu kan, sedih dari segi macam orang tak hargai apa hasil usaha kita. Termasuk juga dengan apa, kalau kita dah try hard dengan kita punya kerja ke, assignment ke, at last result pun tak macam gitu je. Macam berapa nak Jadi okay, akan nak tanya pasal tu lah, macam tak appreciate tu. Kiranya pernah lah berlaku peristiwa yang hadapi macam tu. Dia tak adalah tak appreciate, cuma kita sedih lah sebab macam kita dah buat tapi benda yang kita dah plan tak jadi. Tapi husnuzon lah, maybe sebab memang dah nak jadi macam tu kan. Kiranya bila dah rasa macam tu, apa yang Pia buat? Adakah macam Pia just go on je ataupun Pia move on je macam, tapi kita fikir macam
maybe ada sebab lah. Semua benda kan jadi ada sebab kan. So macam tu je lah. Move on je lah. Alright, okay. Okay, macam gembira tadi, nampak macam, ya adakah menonton movie drama tu adalah satu hobi dia? Memang. Dari kecil. Hobi lah. I see, alright. Selalunya genre macam mana tu yang dia suka? Suka yang macam dia macam Disney, macam happy ending lah, macam tu lah. Macam cerita seram ke, suka tak? Seram tak minat. Seram tak minat. Okay. Alright, okay. Okay, macam Mara tadi. Mara apa? Benda yang apa tadi? Buat apa? Marah Dia macam libatkan orang lah. Libatkan orang macam tak buat assignment apa semua tu, grouping. Okay, rasa sama lah macam tadi kan. Siapa tadi? Hamizah. Siapa yang sama tadi? Apa? Rasa macam Hamizah kot. Hamizah. Tak, Hamizah. Kiranya betul lah. Kadang dia tak ada common sense. Sememangnya common sense ni sangat penting. Bukan saja dalam kita group. Kadang macam kawan kawan semua. Dan kita sendiri pun memang perlulah common sense tu kan. Tak boleh kita ikut suka hati kita kan. Betul. Jadi macam tadi kan, macam Pia, macam mana Pia cope marah tu? Kalau contoh marah dengan kawan, macam mana Pia cuba bertindak? Apa yang Fia buat? Ya, kalau macam melibatkan kerja, kita kena walaupun contoh dia reply lah tapi macam lambat ke, macam dia bagi alasan ke, tapi tak apalah, hadap je lah kan. Tak adalah nak marah dia, cuma macam sebab waktu tu fokus nak siapkan kerja je macam tu. Marah tu marah tapi macam tak apalah. Mungkin dia ada kerja ke, dia busy ke, dia sakit ke. Nampaklah yang Fia ni macam cuba untuk positifkan dan cuba untuk berfikir husnuzon. Bagus. Yes. Tu cara lebih dia nak mungkin. Sebab korang pun mungkin awal kan, tahun awal 1, okey lah. Mungkin nanti korang pun mesti baru kenal kan, tak berapa kenal kawan-kawan. Tahun 1, 2, 3 nanti insyaAllah lah korang dah kenal lebih kawan-kawan. So macam mana korang dah tahu. Dan mungkin korang pun lebih orang kata prefer untuk satu group dengan orang yang korang senang bekerja. Kebanyakannya macam tu. Bila korang dah ada pengalaman tahun 1, tahun 2 kan, korang satu group kan tu, group ni. So korang dah tahu di group korang macam mana. So nak the best untuk korang punya hasil tu, korang carilah kawan yang memang korang tahu dia boleh bagi komitmen yang baik. Okay? Ni mungkin boleh lah share tips untuk yang lain-lain kan. Okay. Macam takut tadi, takut ombak. Mana ada peristiwa tak? Ya ombak pula, laut ada peristiwa ke? Laut. Tak ada laut. Cuma macam sungai. Dia macam dia satu memang takut air. Tapi satu sungai tu waktu tu tengah main kat sungai ada ular. Waktu tu jangan dalam air lah, ular tu dalam air macam tu lah. Habis tu macam mana tu? Lepas tu cepat-cepat naik tinggalkan adik. Tu je lah. Habis tu adik macam mana? Okey lah. Ular tu tak tu lah, dia lalu je. Dia macam kalau kita kacau tak ada. Cuma sebab ternampak kan dia macam Jadi disebabkan ular tu lah Fia jadi takut nak mandi sungai, takut dengan air. Betul. I see. Okay. Tapi waterpark tak lah. Macam mana? Tapi waterpark pun pernah juga lah lemas. Waterpark? Patut pun. Tak, sebabnya macam Baru apa? Sebabnya waktu tu Pia kan tak lah, pendek lah kan. Lepas tu macam orang tu dah kata dah tak boleh ni, tak sampai ni. Lepas tu dia kata
Tapi ada lifeguard. Lepas tu Pia macam okey. Dah sampai bawah, lepas tu tak jumpa pelampung tu. Lepas tu lemas lah. Lepas tu orang tu biar je. Dia macam kalau kita macam tak apalah, berenang ni. Tapi masa tu lemas lah. Lepas tu rupanya orang tu pun dia tak adalah tinggi sangat. Tu yang dia tak selamatkan. Macam tu lah. Mungkin lah dari segi daripada pengalaman lemas tu jadikan macam fobia untuk Pia kan. Lagi-lagi tengok laut lagi dalam kan. Itu baru kat waterpark. Apalagi kalau kat laut dalam. Betul? Ada tak yang sama macam Pia ni yang dia takut dengan laut, dengan air ataupun ada peristiwa yang sama macam Pia? Ada tak yang lain? Ada ke? Macam ni? Ada tak Zulaika ke, Hamiza ke, Alif? Tak ada? Tak ada. Okey je lah. Macam kilat tu, ada tak? Yang takut kilat? Tapi Tak. biasa je lah macam tu. Dia macam tutup telinga je. Okay, macam Pia tadi kata takut macam mana? Maksudnya takut yang memang tak boleh nak dengar langsung ke, tak boleh tengok ada apa tu, kilat tu ke macam mana? Tapi takut tu macam terkejut je lah. Tapi tak adalah teruk. Dulu teruk juga lah. Tapi sekarang dah okey sikit lah. Dia sebab tiba-tiba datang lah macam bunyi kilat tu bunyi burung. Okay, baik. Alright. Okay. So, terima kasih Pia. So, mungkin kita pergi kepada yang terakhir. Siapa? Zulaika. Zulaika. Okay, Zulaika. Mula sedih Tak kisah. Boleh. Kalau sedih dia macam benda apa-apa lah yang macam melibatkan family, sedih lah. So kalau gembira macam bila kita nak sesuatu tu kita dapat, itulah. Okay. Lagi kalau lagi? Kalau takut macam bila seorang-seorang macam nak jalan seorang-seorang tu, lepas tu macam nak hadap orang ramai, tu takut lah. Lepas tu kalau marah macam kalau bila tengok macam satu benda yang macam tak kena kat mata lah, rasa macam marah lah. Alright, okay. Baik, faham. Okay, macam sedih tadi lebih pada family. Adakah Zulaika ni jenis yang mudah tersentuh? Hati mudah tersentuh? Betul? Jenis yang lembut hati? Orang kata macam mana cakap? Hati tisu lah. Macam dia perkongsian dia yang minggu lepas minggu lepas. Dia dah cakap. Okay. Jadi pernah macam berlaku tak peristiwa yang betul lah, mungkin daripada keluarga ke, kalau Zulaika sendiri lah sudi nak share, kalau tu tak apa. Peristiwa yang membuatkan Shopee pula masuk. Okay. Sorry. Dipersilakan Zulaika. Saya rasa macam benda paling sedih lah bila melibatkan keluarga ni, bila mak saya pernah kena buatan orang lah. Tu paling sedih lah. Dah lama ke? Dah lama ke? Waktu tu saya stamp, time stamp tu je lah. Waktu tu, sebab mak kan berubat kan. So benda tu, orang yang hantar benda tu pun dah meninggal dah. Kira dah lepas orang tu meninggal, kira dah tak ada lah. Tak ada tu.
Baiklah. Okey lah, tapi faham. Mak okey sekarang? Okey. Mak okey? Alhamdulillah lah okey. Dah lama kan. Alhamdulillah. Okay, macam bila Zulaikha hadapi stasi tu kan, apa perasaan Zulaikha? Maksudnya apa macam yang mengganggu fikiran Zulaikha lah time tu? Apa Zulaikha fikir? Tak tahulah sebab waktu mak saya kena tu dia macam tak bagi tahu saya sebab saya kan kat asrama, so takut macam benda tu ganggu saya pula. Lepas tu dia macam bila balik asrama kan orang macam saya jenis yang macam sana saya jenis yang yelah bila kita balik asrama mesti kita macam nak makan benda lain, macam nak jalan-jalan. Lepas tu semua macam cakap macam aku tak tahu, so jadi rasa macam kenapa sebenarnya ni, itulah. Tapi lama juga. Sedih lah. Okay, baik. Tapi kiranya macam pernah tak Zulaikha macam terlalu orang kata overthinking? Pernah tak jadi macam itu? Macam apa yang jadikan apa? Sebab kan biasa bila orang yang kena benda tu, dia kan biasanya kan macam kebanyakan lah macam meninggal kan. So jadi saya jadi macam takut lah macam dia nak balik asrama pun rasa macam sedih, menangis. Dia rasa macam berat hati nak tinggal kamar kan? Nak tinggal kamar kat rumah. Faham. Baik. Alright, segi macam gembira tadi bila Zulaikha cerita kalau dapat satu benda yang kita nak kan. Jadi pernah tak benda tu jadi dekat Zulaikha sendiri? Pernah tak? Pernah lah. Pernah tak? Pernah. Maksudnya apa yang Zulaikha dapat masa tu? Tak, saya jenis macam, saya kan macam jenis cerita kan. So macam kalau contoh saya minta mak saya nak makan tu, bila mak saya buat, tu dah gembira lah tu. I see. Okay. Kiranya satu benda even macam benda simple pun, kalau benda tu dapat, Zulaikha happy lah. Tak adalah seperti macam benda yang suka nak dapat ke, tak semestinya lah. Alright. Okay, lagi? Okay, macam takut tadi. Sekejap, aduh. Okay, macam takut. Zulaikha segi takut apa tadi? Takut nak hadap orang apa semua. Okay. Takut nak hadap orang. Macam malu lah. Malu kan? Malu lah juga. Okay, kalau macam presentation macam mana? Pernah tak presentation individu? Kalau macam online ni, yang online ke? Tak adalah. Kalau macam online ni tak adalah. Kalau macam online ni, kalau macam present seorang-seorang pun macam okey lah sebab orang walaupun diorang tengok dalam ni je kan, diorang tak tahu kita semana. Faham. Okay, kalau macam yang kat luar? Kat luar macam mana? Okay, macam dulu dekat sekolah ke? Takut memang kaki gigi. Tapi tak adalah macam suara. Tapi boleh lah buat, tapi takut lah. Okay, saya faham. Faham macam nama ke Syakir? Saya faham. Sebab saya pun dalam situasi dia juga. Time SEM 1, SEM 2 memang sebiji. nak presentation dalam kelas, merah muka. Punyalah malu. Itulah. Lepas tu cara saya cope benda tu, saya tanya kawan-kawan macam mana nak bina self confident, macam tak nak malu. Lepas tu member bagi pendapat contohnya time present tu janganlah tengok mata dia orang, just tengok dahi. Lepas tu tengok tengok kerusi. Macam tu je lah. Lepas tu saya ni lebih kurang macam Zulaikha lah, sebiji. Memang pemalu. Lepas tu naik tahun 2, tahun 3, alhamdulillah lah saya dapat cope benda tu dengan nasihat daripada kawan-kawan.
Ataupun mungkin member kita dalam grup ni ada yang jenis pemalu ke apa ke? Ada tak? Ataupun ada yang nak share yang jenis yang memang confident. Ada tak yang sama jenis sekolah confident? berani nak bercakap ke depan. Ada tak? Mungkin ada. boleh share dekat Zulaika. Mungkin dia boleh apply. Ada tak yang jenis self-confident tu tinggi? Saya lah confident. Okay, Alif. Confident lah. Macam mana tu boleh share tip confident? Macam mana boleh jadi confident? Sebenarnya dulu kat sekolah pun saya tak adalah malu, tapi saya bukannya budak yang yang berani sangat. Tapi lepas saya masuk form 6 kan, saya tak tahu lah kenapa tiba-tiba saya macam berani pula. Tak ada, bukan berani sangat. Cuma kalau nak orang panggil lu, ke depan pergi tak kisah kan. Macam kalau dalam bila dah masuk online ni pun, saya confident. Tak tahu lah kenapa saya confident. Tapi ya macam fikir kenapa nak malu kan. Bukannya kita buat benda tak elok pun. Kita buat benda tu selagi tak mendatangkan benda tak elok, buat je lah. Takkan malu. Kiranya waktu yang first masa form 6 lah start Alif jadi berani kan. Kira ada tak macam kira macam mungkin first day ke pun first day lah kot. Bila masuk form 6 tu macam ubah mindset. Ada tak? Macam go on je terus jadi berani. Macam move on je. Saya move on je. Follow the flow. Tiba-tiba dah berani. Okay. Faham? Lepas tu ni kot, ni bukanlah belagak ke apa kan. Tapi saya masa saya macam sebelum form 6, saya macam mana cakap, saya tak handsome tau. Macam tu lah. Bukanlah tak handsome, tak berapa nak tegak lah. Bila saya masuk form 6 tu, budak-budak junior macam faham tak? Budak-budak junior dekat saya. Orang minat lah ni. Alif sekolah mana? Kau sekolah sampai KB Patutlah macam betul. Kan, saya dah aku yang minat kan. Sekejap kasih dia. Patut macam nak tengok dia. Satu sekolah lah ni korang. Itulah, tak tahu ke sekolah. Tapi saya memang macam nampak muka dia. Stam Stam Kira tapi aku stam dekat KL. Kiranya form 1 sama form 5 dekat Sampi lah. Maknanya stam masa form 6 tu dia tak ada. Tapi masa form 6 tu tak tahu lah, tiba saya hot tak. Kira Pia junior Alif lah ni. Junior. Junior. I see. Dia stam Alif STP patut tapi saya form 1 sampai form 6 dekat situ je. Jumpa member lama. Alhamdulillah. Okay, jadinya macam itu je lah. Macam kalau mungkin jenis orang yang dia start macam mungkin SPM dia result teruk ke, lepas tu masa tu masuk STP dia tukar mindset dia. Aku nak jadi macam dulu. Mungkin aku jadi macam berani. Tak ada macam tu Lepas Alif tak ada. Kalau belajar saya biasa je. Faham. Jadi Alif cakap dia macam auto jadi confident. Berani. Confident. Yang lain ada tak? Jadi member lain ada tak tips nak bagi dekat Zulaika untuk bagi dia macam lebih confident? Ada tak member lain? Saya tahu tak confident dekat part mana. Macam Zulaika cakap dia macam part berhadapan dengan orang, nak present apa semua. Bercakap depan orang ramai. Betul. Kan dia tu. Member lain ada? Kita tak ada lain. Kalau saya confident dengan rupa saya.
So saya mantap. Bagus. Okey. Tak apa. Ngam, confident. Confident tu yang kita nak. Bagus. Confident. Confident tu penting. Yes. Betul. Bagus Member lain lah. ada tak? Fia ke, Zulaika ke, apa ni? Siapa? Amiza ke? Zah ke, Time Azlina ke? presentation buka spek. Oh, buka spare. Oh, ada dengar juga. Kalau apa, supaya tak nampak Kalau orang kan. tak nampak orang. Oh, faham. Tapi nak present takut tak nampak pula. Tak nampak apa kita nak baca. Kau hafal apa yang nak di-present? Try practice depan cermin. Oh, try practice depan cermin. Okey. Banyakkan praktis. Betul. Betul juga. Boleh. Banyak bercakap. Walaupun kita rasa macam orang gila kan cakap seorang-seorang. Tapi pun salah satu cara. Sebab betul. macam saya sendiri pun ada juga pernah buat macam tu. Kalau dia bukan saja bina kita punya keyakinan diri, tapi pada masa sama bantu kita kan. Bila kita banyak berlatih, nanti kita sendiri ingat. So macam jadi confident lah nak present sebab kita faham, kita dah ingat apa yang kita nak cakap. So benda tu serta-merta bantu kita. Betul. Saya setuju. Mungkin buat dengan kita present depan cermin tu kita boleh tengok cara kita. Salah mana apa semua. Mungkin boleh baiki. Satunya present depan cermin. Praktis depan cermin. Lagi? Member lain ada? Siapa? Amiza beritahu aku. Nampak. Pula check. Boleh check. Check. Oh, okey. Okey, cakap try practice depan cermin. Baca. Okey. Kish tips lain. Okey, macam mungkin lah macam Kalau siapa Pia? Pia terus kalau Pia fikir macam contoh kan kita tak bercakap, contoh dalam kelas kan. Kalau kita tak bercakap, contoh orang lain tak bercakap tapi tak ada orang cakap. So kita kena cakap lah. Macam itulah. Contoh macam lecturer tanya, tak ada siapa jawab, macam diam. So macam kita lah, siapa lagi macam tu. Macam cuba untuk beranikan sebab diri macam lah. kita tak start, kita takkan tahu macam kita ni sebenarnya boleh je lah macam tu. Betul. Beranikan diri untuk bercakap lah macam tu. Padahal kita tak berani pun tapi just try je macam tu. Betul. Okay, orang kata good try lah. Yes, betul. Mungkin lagi satu dari segi mungkin lah korang banyakkan orang kata berhubung dengan orang. Berhubung dengan orang bukan nak kata macam takat kawan-kawan kita yang rapat je, tapi dengan orang luar. Mungkin dari segi macam korang aktif dalam penyertaan kurikulum ke, kelab persatuan ke, dari situ kan korang akan bina self-confidence korang sendiri. Korang akan rasa macam sebab benda bila kita datang mesti akan ada benda halangan kecabaran daripada diri kita macam nanti akak tu suruh aku buat ni lah. Tapi kita jangan anggap benda tu macam satu keberatan bagi diri kita, tapi kita cuba untuk ambil benda yang positif. Kita ambil peluang untuk buat. Yes, sebab betul. Benda tu tak rugi pun. Benda tu akan bantu korang sendiri untuk bina self-confidence diri korang, membina motivasi diri korang. Mungkin boleh cubalah untuk Zulaika ataupun kawan-kawan lain. Alright, macam korang, okay. Ada lagi ke Syauqi nak tanya Zulaika? Mungkin Zulaika, Zulaika pernah bekerja tak?
Yang boleh. Bekerja as apa? Ha? As apa? Jadi Sebagai apa? bekerja sebagai apa? Cashier, lepas tu beli tu lah. Benda tu benda tu kan macam communicate dengan orang kan. So sebenarnya benda tu dah ni lah. So, saya pernah bekerja kan. Saya jadi promoter dia, saya jadi benda lah, bertaisau benda kan. Benda tu kan kena communicate dengan orang. Pertama benda tu dia membina self-confident. Self-confident. Betul. Betul, saya setuju. Kebanyakannya orang yang ada banyak pengalaman ni memang jenis berani. Jenis berani ke depan, berani berkata, bersuara, jenis berani, jenis confident lah. Kebanyakannya macam tu. Ramai kawan saya sendiri pun macam itulah. Dia ada pengalaman tu memang sikit sebanyak, ke sedikit, banyak membantu. Banyak membantu. Right. Bantu dia untuk berani lebih berani tampil depan orang. Lepas tu mindset saya kan ni lah selalu. Kalau mindset confident kan, dia fikir macam ni je. Dia ada 2 kaki, kita ada 2 kaki. Dia ada 2 tangan, kita ada 2 tangan. Dia ada 1 hidung, kita ada 1 hidung. Kenapa kita nak malu dengan dia? Kita ni dia ada 2 hidung pun. Macam tu lah. Betul, setuju. Okay, faham. Kira kita macam tak rasa, jangan jadikan diri kita kecil lah dengan orang sekeliling. Betul. Kita semua sama je. Yep, benar. Mungkin Zulaikha mungkin masih awal lagi tahun 1 kan. Mungkin lah start pada sekarang Zulaikha boleh leave kan. Mungkin Zulaikha ni mungkin datangnya kata malu atau takut tu dari segi tak confident tu daripada part mana. Mungkin dengan kawan-kawan okey je, tapi bila part macam benda lain tak okey. So bila Zulaikha dah nampak apa yang kurang situ, baru Zulaikha boleh bina lah. Kita boleh tambah baik part tu. Apa yang boleh buat, boleh bantu. Alright. Okay, harapnya share daripada kawan-kawan kita tu Zulaikha boleh ambil lah mana yang Zulaikha boleh buat kan. Okay. Boleh try untuk apply dalam diri. Betul? Alright. Jadi kita pun dah selesai semuanya kan, dah selesai semua. Okay. Jadi apa yang Kak nak bercakap sekarang, yang mana aktiviti kita ni adalah Inside Up, yang mana game pula, aktiviti nama Inside Up kan, yang mana kita minta untuk semua kata keluarkan apa perasaan yang korang feeling yang korang rasa hadap bila sedih, peristiwa yang korang hadap bila sedih, gembira, marah, takut kan. Kat sini bahagian sama adalah untuk korang cuba bantu mana yang mungkin sebenarnya korang boleh ikut benda tu. Mungkin tak semua, macam tadi mungkin ada akak tak tekankan, kita orang tak tekankan sangat. Tapi yang mana yang kami tekankan tu mungkin bolehlah cuba bantu untuk bantu korang sendiri. Dan kat sini apa yang akan nak reflectkan adalah mungkin daripada aktiviti ni korang dapatlah satu pengalaman baru dan juga mungkin dapat tercapai matlamat dari segi tambah pengalaman, menambah kata kenal lebih rapat kawan kan. Mungkin korang tak tahu Alif ni macam ni, dia marah sebab apa. Korang tak tahu Azrina tu takut sebab apa kan. Jadi daripada aktiviti ni kita boleh tahu okay, masing-masing punya karakter, masing-masing punya feeling macam mana kan. So korang dah boleh aware, kawan sekelas ni boleh aware. Alright, okay then mungkin lepas ni kita akan lebih berhati-hati lah. Bila kita dah tahu dia ni takut apa semua macam tu. Okay, Aisyah boleh sambung. Okay, jadi okay, terima kasih. Okay, jadi akan boleh tak nak minta seorang atau 2 orang untuk
berikan kesimpulan. Maksudnya apa dapatan ataupun apa yang korang dapat daripada aktiviti ni? Boleh tak? Siapa yang nak sudi untuk share? Nak saya Saya roll lagi. Okay. Boleh. So apa yang hari ni setiap orang tu dia lain-lain. Dia punya cara gembira dia lain, dia sedih lain, dia marah benda lain, dia apa tu lah. Semua orang lain-lain. Lepas tu tu lah, setiap benda yang perasaan dia tu adalah benda yang membuat apa, macam Izzah dia nak gembira dia masak kan. Macam tu lah. Kalau saya nak gembira saya tengok email. So orang lain-lain. Lepas tu pasal confident. Last kali tadi pasal confident. Macam ni nak membina confident diri ni kita perlu cari pengalaman. Berkomunikasi dengan orang. Ya. Tu je. Betul. Alright. Okay, terima kasih Alif. Okay, betul-betul banyak input yang Alif sebutkan tadi. Right. Jadi ada yang seorang tak yang nak share? Mungkin pada ni Kemhawa kita seorang ada tak? Tak kisah mungkin Zulaika, Hamizah, semua boleh. Terbuka. Jadi korang sendiri ke? Betul. Anything. Ada tak? Tak ada. Tak ada nampaknya. Tak ada. Alright, tak apa, tak ada. Kita pun dah dekat 6.30, okay. Jadi okay, rasanya pun daripada share yang Alif bagi pun tadi banyak juga dapatan yang kita boleh ambil. Dan apa yang Kak cakap macam tadi, last kali Zulaika kat pasal self confident, Zulaika jangan rasa macam apa cakap, jangan rasa macam aku pula jadi macam tarikan pula kan, jadi perbincangan pula malam hari ni. Jangan rasa macam itu, kita sama-sama share. Jadi jangan rasa macam kecil ke, rasa terpecah ke, tak, jangan tahu. Kita kat sini kita willing share, kita open je. Kerana kita tak nak korang rasa macam tak selesa ke. Kita sama-sama untuk mendengar dan macam kita cakap tadi, benda ni kita rasa sesama kita. Alright? Betul. Okay. Jangan risau, jadi, kita. Yes. Jadi Alhamdulillah rasanya kita pun dah selesai dan dah pada puasa semua ni banyak input yang boleh dapat dari setiap orang dan korang pun boleh kenal lebih dalam rakan-rakan korang kan. Eloklah dengan korang punya matlamat untuk kenal lebih rapat, tambah pengalaman baru dan mungkin bantu juga untuk yang pelajar kaunseling kan, Alif dan juga Hamizah dari segi untuk apply. Sebab ini pun salah satu benda yang korang boleh guna untuk sesi lah korang apply nanti. Sesi akan datang, betul? Yep. Sesi korang. Okay. Jadi saya tak ada cakap apa lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas penyertaan korang, kerjasama korang dan sharing yang telah korang buatlah pada petang ni. Okay, jadi sebelum kita tutup, eloklah kita tutup majlis kita dengan Astagfirullahaladzim. Tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah. Alright, okay. Terima kasih semua. Terima kasih semua sudah hadir. Tadi, jadi